guys, welcome to Boom Flashback. Baru-baru ini kisah tragis pembunuhan seorang penyanyi iaitu Alung Spoon telah kembali tular selepas ia disiarkan dalam satu program Fail Mahkamah di TV3. Korang tahu tak, Alung Spoon ni dibunuh pada usianya 19 tahun dan mayatnya dijumpai dalam guni dan pembunuhnya adalah seorang polis. Jadi hari ini saya akan flashbackkan tentang pembunuhan Alung Spoon. Sesiapa yang membesar pada tahun 90-an mesti tahu lagu pop rock nyanyian Alung Spoon yang bertajuk Rindu Serindu-Rindunya. Lagu ini sangat popular dan menjadi siulan ramai. Lagu ini bukan sahaja popular di Malaysia, malah popular di Indonesia. Populariti yang dikecapi menerusi lagu tersebut telah menjadikan band Spoon sebagai band pop rock yang sangat terkenal pada waktu itu. Namun ketika populariti mereka telah sampai ke puncak kegemilangan, pada 25 Disember 1999, peminat industri hiburan telah dikejutkan dengan kehilangan vokalis kumpulan Spoon iaitu Alung atau nama sebenarnya Sabiul Malik bin Syafi'i. Apakah sebenarnya yang berlaku ketika itu? Jom kita flashback semula kisah ini berdasarkan laporan mahkamah. Kumpulan Spoon bernaung di bawah syarikat Live Record dan Sarina Ali merupakan ketua promoter bagi artis-artis baru di dalam syarikat tersebut. Sarina mempunyai seorang suami yang bernama Muhammad Yaakob yang merupakan tertuduh di dalam kes ini. Apa yang berlaku di dalam kes ini dikatakan gara-gara cemburu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada hari kejadian? Pada 25 Disember 1999, tertuduh telah mengajak rakannya iaitu saksi ke-13 atau SP13 yang merupakan seorang anggota polis untuk pergi mengintip Alung di kawasan rumahnya. Sewaktu mereka sedang menunggu di dalam kereta di Jalan Pandan, kelihatan isterinya sedang bertemu Alung dan beredar. Tak lama kemudian, Alung kembali semula. Pada waktu itu, adik Alung yang sedang menggunakan pondok telefon telah melintasi kereta Alung dan mereka sempat berbual. Alung turut menyerahkan beberapa kad raya dan juga surat kepada adiknya. Ketika itu, adik Alung telah mengatakan bahawa Alung telah diikori oleh tertuduh kerana adik Alung juga turut mengenali tertuduh. Alung terdiam seketika dan mereka pun terus beredar dari kawasan tersebut. Namun, masih kelihatan kereta tertuduh mengikori Alung. Kalau korang nak tahu, itu adalah kali terakhir adik Alung bertemu dengan Alung. Berdasarkan laporan mahkamah, SP13 bersetuju untuk menemani tertuduh kerana tertuduh mengesyaki bahawa isterinya mempunyai hubungan sulit dengan Alung. Setelah mengikori kereta Alung, tertuduh telah membawa Alung masuk ke dalam kereta mereka dan SP13 telah memandu kereta tersebut menyusuri jalan istana. Menurut SP13, ketika berada di dalam kereta, tertuduh telah berulang kali bertanya kepada Alung mengenai hubungan sulitnya bersama isteri tertuduh. Namun, tiada jawapan yang diberikan oleh Alung. Selepas beberapa ketika, SP13 menyedari bahawa kereta mereka telah kehabisan minyak dan memberitahu perkara tersebut kepada tertuduh. Tertuduh meminta agar SP13 pergi mengisi minyak dan meninggalkan mereka di situ. SP13 mengikut arahan tertuduh dan pergi mengisi minyak. Tidak lama kemudian, SP13 telah kembali ke tempat itu semula. SP13 juga memberitahu bahawa dia mendengar lagi Alung dan tertuduh bergaduh. Tertuduh juga turut memukul kepala Alung. Kemudian perjalanan diteruskan melalui highway KL Seremban. Atas permintaan tertuduh telah meminta SP13 meninggalkannya bersama Alung di kilometer 28 Jalan Kelawang, Genting Peras, Jelebu. Dan itu merupakan kali terakhir SP13 melihat Alung. Berdasarkan laporan mahkamah, tertuduh memang biasa dengan kawasan tersebut kerana dia pernah menjalankan latihan kombat tanpa senjata di situ. SP13 tidak tahu apa yang berlaku kepada Alung. Ketika dia kembali ke tempat tersebut untuk mengambil tertuduh, Alung sudah tiada. Apabila ditanya keberadaan Alung, tertuduh hanya menjawab biarkan dia di sana dan mereka pun beredar dari kawasan tersebut. Pada 26 Disember, Alung gagal dihubungi dan berita kehilangan Alung telah mendapat liputan meluas dalam kalangan media tempatan. Mana tidaknya, kumpulan Spoon telah berada di kemuncak populariti dan pada ketika itu Alung Spoon sangat digilai ramai. Jadi berita kehilangan Alung Spoon merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kemudian bapa Alung berasa sangat tidak sedap hati dan mengajak Sarina Ali bersama suaminya untuk berbuka puasa di rumah mereka. Ini kerana adik Alung ada memberitahu bapanya bahawa dia ada melihat tertuduh mengikori Alung
pada hari kejadian. Sewaktu mereka sedang berbuka puasa, bapa Along ada bertanyakan kepada tertuduh mengenai hal itu. Namun disebabkan tertuduh merupakan anggota polis, bapa Along ada meminta bantuan daripada tertuduh untuk mencari anaknya tanpa dia mengetahui bahawa tertuduh merupakan pembunuh anaknya. Pada malam itu juga bapa Along telah membuat satu laporan polis. Menerusi laporan polis tersebut dapat disahkan bahawa tertuduh merupakan orang terakhir yang bertemu dengan Along. Oleh itu tertuduh telah ditangkap untuk siasatan lanjut. Sewaktu dalam siasatan, tertuduh telah mengaku sendiri di mana beliau meletakkan mayat Along dan mayat Along telah dijumpai pada 6 Januari tahun 2000. Apabila di tempat kejadian, seorang mayat lelaki telah dijumpai di dalam guni. Apa yang menyedihkan adalah keadaan mayat tersebut terikat seperti janin di dalam rahim. Ketika ditemui, mayat tidak dapat dikenal pasti kerana mayat dalam keadaan kembung, tetapi DNA mayat telah mengesahkan bahawa itu merupakan mayat Along. Hasil siasatan forensik telah menemui punca kematian adalah disebabkan oleh jerutan. Terdapat juga beberapa tulang patah di bahagian tertentu dan beberapa luka dalaman pada mayat Along. Kes ini telah dibawa ke mahkamah bagi Seksyen 302 pembunuhan. Pihak pendakwa raya telah mengemukakan kes ini berdasarkan rentetan cerita dan motif adalah kerana cemburu. Di mahkamah, disebabkan tiada bukti DNA milik tertuduh dan senjata pembunuhan ditemui, mahkamah telah membuat keputusan berdasarkan bukti keadaan. Jadi, bagaimana pula dengan tertuduh? Adakah dia akan mengaku bahawa dia merupakan pembunuh Along? Tertuduh membuat pembelaan bagi membuktikan bahawa dia tiada motif pembunuhan. Mengikut keterangan tertuduh mengakui bahawa dia ada mengajak SP13 untuk pergi mengintip Along, kemudian membawa Along untuk bersoal siasat mengenai hubungan Along bersama isterinya. Namun, Along menafikan bahawa isteri tertuduh curang dengannya. Kata tertuduh, ketika berada di kilometer 28, mereka memberhentikan kereta kerana Along ingin membuang air kecil. Along turun daripada kereta dan ditemani oleh tertuduh. SP13 pun beredar dari tempat kejadian. Kata tertuduh, segala pemanduan SP13 bukanlah di bawah arahannya, tetapi SP13 sendiri yang memandai-mandai membawa kereta. Setelah SP13 beredar, tertuduh telah mengatakan bahawa dia sekali lagi bertanya kepada Along, apakah hubungan Along dengan isterinya. Along menjawab bahawa hubungan mereka hanyalah sekadar kakak dan adik, tetapi disebabkan tekanan daripada soalan-soalan tertuduh, Along telah berlari ke kawasan curam di situ. Ketika sedang kecoh tentang kehilangan Along, SP13 ada bertanya kepada tertuduh di mana dan apa yang berlaku kepada Along. Tetapi tertuduh hanya menjawab apa-apa yang berlaku biar dia sahaja yang bertanggungjawab. Kalau korang nak tahu, semasa proses pencarian Along, ibu bapa Along ada menerima panggilan telefon daripada orang yang tidak bertanggungjawab yang meminta wang tebusan hampir RM500,000. Ini membuatkan dakwaan pembelaan daripada tertuduh mengenai Along telah melarikan diri dan kononnya telah diculik oleh pihak lain dan tertuduh tidak tahu menahu berkenaan keadaan Along. Namun, pihak mahkamah tidak bersetuju dengan pembelaan oleh tertuduh. Pihak mahkamah mempersoalkan kenapa pada 26 Disember, sewaktu tertuduh makan bersama ibu bapa Along, dia tidak menceritakan tentang kejadian yang berlaku ini. Jadi, pada mahkamah, pembelaan ini adalah tidak benar dan direka. Akhirnya, selepas kes ini diputuskan di Mahkamah Tinggi dan sekali lagi dirayu di Mahkamah Tinggi Rayuan, mahkamah telah memutuskan bahawa tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap Along. Tertuduh telah dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 302, hukuman mati disebabkan pembunuhan. Begitulah kisah tragis pembunuhan Along yang berpunca daripada cemburu. Selepas daripada kejadian ini, Sarina Ali dikatakan telah berhenti daripada syarikat Live Record dan adik Spoon telah menjadi vokalis baru bagi kumpulan Spoon. Akhir kata, salam takziah diucapkan kepada keluarga Along. Semoga roh Along ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Itu saja boom flashback kita untuk hari ini. Jika anda ada sebarang komen atau idea-idea menarik atau ada artis-artis yang korang nak kami flashback, boleh komen dekat bawah, okey? Jangan lupa like, share dan subscribe video ni. Bye!